Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 14 Ramadan 44. Kita telah masuk ke separuh terakhir, sudah hampir. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan bincangkan bermula ayat 16 sehingga 19. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adab menerima Al-Quran. Maknanya dia bermula dengan dengar perhati molek-molek, kemudian baru ikut bacaan. Tak boleh orang duk ajar kita cakap kita ikut. Jadi tak fokus. Belawai baca tak boleh, kena dengar dulu baru baca. Kemudian Allah janji untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disematkan Quran itu dalam dada baginda. Dia akan ingat mana Quran ini turun temurun. Nabi ajar ke sahabat, sahabat hafal. Sampailah zaman kita hari ini, alhamdulillah, adanya penghafal Al-Quran yang mahir. Ada yang habis khatam Quran sekali lalu sebagai silibus. Jadi ada yang betul-betul hafal, kita panggil Al-Hafiz. Ada yang hafal sekadar boleh sijil, dia dipanggil Al-Habis. Mana dia habis khatam sekali, lepas tu dia tak ulang. Ini yang ramai. Yang kita buat majlis graduasi tahfiz tu. Ada yang hafal betul-betul dan ada yang Al-Habis. Boleh sijil habis khatam Quran, suruh baca tak boleh, sebab dia tak murajaah. Jadi Quran ini mulia. Allah akan pilih kepada siapa-siapa yang dia pilih untuk menjadi hamalatul Quran. Maka kita para jemaah sekalian, walaupun tak hafal Quran, kita kena belajar sampai boleh baca Quran. Kemudian kita belajar lagi sampai boleh faham makna. Kita teruskan belajar sampai kita beramal dengan isi kandungan Quran. Itu dia panggil maksud ataupun objektif Quran diturunkan untuk dibaca, difahami dan dihafal, dan diamal. Bukan sekadar musabaqah, bukan sekadar ayat tulisan di dinding, digantung sana sini, la. Ayat yang dihayati dan dipatuhi. Jadi para jemaah sekalian, mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. Muka surat bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1322. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Mari kita pergi kepada huraian ayat.
Jadi ayat ini Allah SWT sebut la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hendak cepat menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu oleh Jibril. Mana Jibril duk baca, Nabi ikut selalu. Allah suruh dengar dulu. Dengar, kemudian baru ikut. Itu dia panggil adab menerima Al-Quran. Syafahi dia panggil. Belajar, dengar, baru ikut. Tengok nota di bawah kata. Ayat ini membayangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya Al-Quran kepada baginda, Nabi segera hendak membacanya. Lalu diperintahkan supaya mendengar lebih dahulu semasa Jibril menyampaikan Al-Quran kepadanya. Selepas itu baru ia dibolehkan membaca ayat-ayat itu dan menghafaznya dengan sempurna. Maknanya Allah kata dengar dulu, jangan cepat. Supaya kita perhati betul-betul apa ayat yang dibaca itu. Allahu Akbar. Munasabatul ayah. Dia panggil munasabah ayat ini. Lamma zakara munkiral qiyamah wal ba'si, Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada orang-orang kafir yang mengingkari kiamat dan bangkit semula. Mereka lari daripada mendengar Quran ini lebih daripada humrum mustamfirah, lebih daripada kuda belang ataupun zebra, lari daripada serigala, daripada harimau, daripada singa, tak mau dengar dia. Dan mereka mengikut hawa nafsu apa yang dia nak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terima Quran ini dengan tenang, sabar, hafal betul-betul, baru pergi ajar kepada orang. Maknanya para jemaah sekalian, dalam bab Al-Quran kita kena talaqi, kena belajar dulu baru kita ajar orang. Dengar ni, ahli-ahli jemaah kita tu jangan mudah nak jadi guru Quran. Kalau kita baru pandai sikit-sikit, belajar dulu betul-betul, baru kita pergi ajar orang pula. Boleh pahala, tapi jangan cepat nak meraih pahala sebelum kita kena bacaan. Sebab Quran tu dia panggil syafahi. Syafahi makna kita kena belajar mulut ke mulut, belajar. Mulut, telinga, kita ulang balik. Kerana itulah di antara sebab ana bagi cadangan menggalakkan supaya belajar Quran jangan silang jantina. Maknanya guru laki-laki murid perempuan, ataupun kita perempuan, kita laki-laki hidup belajar dengan ustazah. Tak kira lah dalam TV ke dalam TikTok ke, cari sama-sama laki-laki, sebab kita kena tengok mulut ke mulut, tengok perhati tengok. Jadi walau macam mana pun syaitan ni dia masuk. Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan ni lalu nak masuk dalam hati kita ni melalui saluran darah. Duk tengok, nampak comel ustazah ni. Duk tengok nampak comel ustaz ni. Jadi kira. Jadi lain. Dia beza dengan kita dengar ceramah ni, kita dengar je. Tapi orang ni syafahi dia tu, kita kena tengok mulut ke mulut. Itu nasihat saya lah, pandangan kita. Mungkin ustazah tak setuju. Apa salahnya ustaz, orang nak belajar Quran, kata awak punya masalah, tapi itu pandangan kita, nasihat kita supaya nak tutup pintu-pintu, lorong-lorong laluan syaitan dalam hati manusia. Baik, kita pergi kepada sabab nuzul ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ni, ayat 16 ni, apa sebab? Tengok hadis ni sahih diriwayat oleh Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddah. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak menerima Quran ini berat. Kita dah belajar kan dalam surah dulu, surah
awal-awal surah dulu, Muzammil. Maknanya qumil laila illa qalila aw inqus. Bangun tahajud, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kamu akan terima perkataan yang berat. Mana Quran ini berat. Berat nak terima dia. Berat tanggungjawab kita dengan Quran. Kita kena belajar betul-betul dan kita kena amal dengan dia. Kita kena sampaikan kepada orang. Al-Quran ini bukan sekadar beli, simpan dalam rak buku. La, Al-Quran itu dibaca dan diamalkan. Maka oleh kerana Nabi kita terima itu berat, wa kana mimman yuharriku syafatai. Bila dia dengar je, terus bergerak mulut dia nak ikut. Maka Allah Taala turun ayat Quran ni, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan baca dulu, dengar dulu. Dengar betul-betul, kemudian baru ulang. Mu jangan bimbang, tengok ayat seterusnya. Allah kata apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu. Jadi Allah kata mu jangan bimbang Muhammad. Jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Tuhan kata aku letak Quran dalam dadamu, mu baca. Jadi tu ayat Quran ni. Faiza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu apabila kamu menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah bacaan itu kepada umat. Jadi maka Allah Taala perintah Nabi, fastami' wa ansit. Dengar, perhati, summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Maka kata di Ibnu Abbas, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika. Jadi selepas turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam iza atahu Jibril istama'a. Bila Jibril datang, Nabi dengar. Fa idzan talaqa Jibril, bila Jibril dah selesai bacaan dia, Nabi kita ulang balik. Qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kama qara'ahu. Nabi kita baca balik sebagaimana yang dibaca oleh Jibril. Kemudian Nabi kita panggil sahabat-sahabat dia, katabatul wahyi, penulis wahyu, suruh tulis. Ya. Ayat ni letak sini, susunan. Sebab itulah dia jadi ayat Makkiyah, Madaniyah. Kadang-kadang dalam surah Makkiyah ada Madani. Nabi kita suruh letak. Itu sebab kata di para ulama, susunan Quran ni tauqif. Tauqif maknanya melalui wahyu. Bukan Nabi kita pandai-pandai dia atur susun letak gitu ya. La. Tak boleh kita ubah Quran, tidak boleh. Kerana itu kita kena baca ikut tartib, ikut susunan ayat. Ambil hak atas bagi susun gitu. Ana dah baca dalam kitab Fathul Mu'in dengan syarah dia I'anatul Talibin di masjid kita ni. Di antara perkara yang ditegur iaitulah apa yang dibuat dalam susunan solat tarawih kita ni. Alhaakumut takasur, lepas tu pergi baca surah lain pula. Jadi tidak tersusun. Jadi kita ikut tertib lah. Nak alhaakumut takasur, lepas tu sambung lepas pada dia sambung sampai pada qul huwallahu ahad. Ikutlah. Jadi kalau kita nak buat 20 rakaat, mana kita cari 20 surah. Mula daripada mana? Daripada wadduha lagi mungkin. 20 surah susun. Bukan main al-haqq sampai sepanjang malam. Mari malam separuh yang kedua pula inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dia ulai hak tu tapi tak sambung ayat. Jadi itu dia kata khilaful aula. Kita pun tak tahu siapa yang menyusun. Dia kata kita susun ni supaya orang tak tukar. Kita kata boleh je insya-Allah. Kalau dah biasa ayat tu dibaca tertiblah orangnya. Ya biarlah kerana kita ni buat sendiri, kita reka susunan sendiri, maka dia panggil khilaful aula, maknanya menyalahi yang sepatutnya, yang utamanya ayat itu ikut tertib. Wallahu a'lam. Baik. Maka dalam ayat ini Allah SWT tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak cepat, iyalah terima benda baik ni, benda besar ni, cepatlah Nabi kita nak baca. Maka Nabi kata sabar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar dulu.
Mendengar betul-betul, baru ulang balik selepas daripada itu. Jadi Jibril pun dengar, Nabi baca betul, khalas. Dia pun pergi, Nabi kita ajar kepada para sahabat, itu dia panggil tartib Quran itu tauqifi. Bukannya boleh suka-suka, kita buat ikut suka hati aku lah nak letak mana, la. Bukan itu cara dia. Ayat ini juga ditafsir dengan ayat surah Taha, anda belajar. Dalam ayat surah Taha ayat 114 juga Allah sebut perkara yang hampir sama, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. La ta'jal bil Quran, mu jangan gopoh, jangan nak cepat baca Quran sebelum selesainya Jibril baca kepada kamu. Dia dengar dulu, baru kita ulang balik. Itu dia panggil uslub talaqi syafahi. Adapun yang uslub sebahagian daripada syekh-syekh ni, arak ke mari ke Malaysia, dia photostat dia punya sanad tu, duduk bagi satu masjid. Lah. Baca talaqi surah Al-Fatihah, dia baca orang pakai ikut bagi sanad. Kalau betul-betul nak baca, seorang-seorang bagi depan syekh. Kita dah buat dulu. Dia panggil klinik Al-Fatihah. Buat. Dia bagi borang penilaian. Terkejut pakcik-pakcik ni. Aku 60% je dapat. Nasib baik kot lulus. Bolehlah solat. Buat solat lagi. Jadi kita ni kalau semok, kena. Lepas tu orang tak berani nak semok. Jadi kita gitulah bacaan Quran. Yang kita dengar kadang-kadang anak-anak kita baca dalam solat tarawih ni. Kenapa lekat budak tu? Sebelum dia jadi imam tu kita dah ulang 2-3 kali dah ni. Full. Kena belaka. Tapi waktu dalam solat dia lain macam. Menggigil debar, kata orang debar. Debar dia jadi macam. Kadang-kadang dia sejuk tak payah pakai aircon. Tutup email tu. Jadi tak apalah. Itu latihan. Kita bagi peluang kepada anak-anak kita ni. Itu pun dipilih. Kata pakai naik. Baik. Mari kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 17. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Jadi Allah Taala sebut. Jadi Allah Taala itu dipanggil munasabatul ayah. Kenapa ayat ni mari? Annahu 'allala an-nahya 'anil 'ajalah. Allah Taala nyatakan sebab kenapa dia larang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan gopoh. Jangan cepat, mu dengar ya Jibril baca. Sebab kamu akan hafal. Aku akan lekatkan, sematkan dalam dadamu dan kamu akan baca dengan betul. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sekali dengar, dia hafal, dia ingat, dia boleh baca. Nabi kita ni tak membaca, tak menulis asalnya. Tapi dengan wahyu ni dia membaca, itu pun tetap Nabi tak menulis. Sebab itulah ada beberapa sahabat dia panggil katabatil wahyi, penulis wahyu. Jadi Nabi suruh tulis. Tulis atas kertas, atas tulang, atas belulang, itu semua wasail al-kitabah, cara menulis zaman dia tu. Zaman dia tu tak ada mana ada kertas zaman macam kita ni. Dia tulislah atas tulang, atas belulang, semua dikumpul-kumpulkan. Orang zaman dulu. Nak dengar cerita zaman dulu. Nama seorang penulis ni, orang bahasa nama dia Al-Jahiz. Jahid ni dicerita oleh orang, mati dia ditipu oleh kitab. Kitab dia dengan kulit, dengan apa berat. Kitab dia terbalik atas dia, mati ditipu kitab. Allahu Akbar. Kita hari ni pula mati tak ada baca kitab. Dia baca WhatsApp, nak kata apa dah? La haula wala quwata illa billah. Orang lain mati tipu kitab. Nak kata apa? Maknanya berat kitab-kitab zaman tu. Dia dengan alat-alat, dengan tulang, dengan belulang, semua dia tulis belaka. Apa yang ada alat ditulis. Mari zaman kita ni dia panggil digital. Ni, duk main bawa kakak ni. Kertas pun tak ada dah. Pakai hal ni.
Kebetulan naik nak ke tempat, bateri yang habis pula. Nana tu email. Itulah. Baik, maknanya Allah Taala nyatakan di sini, inna alaina ya Muhammadu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan kumpulkan Quran dalam dadamu, kami akan mantapkan dia dalam hafalanmu, dan kamu akan baca Quran dengan betul. Jangan gopoh, jangan duk cepat nak baca ketika Jibril sedang baca. Dengar dulu. Kita hari ni pun kalau kita nak syafahi, nak belajar Quran, kita kena dengar, tengok mulut orang baca, lepas tu ikut balik. Allahu Akbar. Payah. Sebab itulah kita jangan rasa pandai dah aku baca Quran, nak ajar orang Quran, sabar. Kita nak ajar orang Quran, kita biar orang lain dengar dulu. Betul dah awak boleh. Boleh. Boleh jadi ustazah Quran, boleh. Allahu Akbar. Jadi ada dua ayat yang Allah jamin Quran. Dalam suratul Al-Hijri, ayat 9, Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga Quran. Quran tak ada orang boleh kacau. Orang putih tak boleh kacau. Orang barat, orang timur semua tak boleh kacau Quran. Tapi mereka boleh menjauhkan Quran. Kacau tak boleh. Tapi menjauhkan orang daripada Quran, boleh tak boleh? Boleh. Hari ini sudah 14 Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan pencinta Al-Quran, sudah berapa juzuk baca Quran? Dia kata Alhamdulillah, selari. Hari 14 juzuk kita kata Alhamdulillah. Kalau hari 14 Quran, hari 14 ni, kita nak khatam Quran dah, kita kata the best. Tapi maaflah Ustaz, hari je 14-nya, kita baru baca 14 muka, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini mati, mayat hidup yang berjalan di atas muka bumi, tapi dia tidak ada masa untuk membaca Quran. Terutama sekali pada bulan yang mulia. Bulan yang mulia ini kita merasakan ini satu perkara yang perlu dimuhasabah, yang perlu dicari sebab kenapa, apa yang kita tak boleh baca Quran. Sedangkan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita 24 jam masa. Jadi ini ada sebab kita tadarus Quran ni, satu juzuk lebih sehari ni, supaya selari hari itu dengan apa ni, dengan hak kita tadarus. Habis waktu tadarus kita baca Quran kita pula. Boleh 5 juzuk satu hari. Insya-Allah. Waulah kita jadi ada masa. Baiklah, satu lagi ayat surah Al-A'la ayat 7. Sanuqri'uka fala tansa. Tengok. Allah kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan bacakan Quran kepadamu, la tansa, mu tak akan lupa. Jadi itu jaminan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Allah jamin Nabi kita tak akan lupa Quran. Nabi kita akan baca Quran seperti yang diturunkan. Yang kedua, Allah jamin Quran secara umumnya tak ada siapa boleh kacau dia. Hanya mereka boleh menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Itu memang sudah apa? Sudah terbukti. Peranan yang dibuat oleh penjajah, tak kiralah penjajah mari di Malaysia ni British, yang pergi ke negara Arab ni Perancis, berapa lagi pergi Itali ke berapa benda, yang pentingnya penjajah ni puah-puah apa keluk. Geng-geng dia ni, kerja dia nak pesongkan kepahaman masyarakat daripada Quran. Sampai hari ni dalam dunia Islam, berapa puluh negara umat Islam di bawah OIC, tapi yang tatbik, yang laksana undang-undang syariat dalam perlembagaan negara, berapa negara saja ada. Tempat kita ni pun menjunjung perlembagaan. Masuk dalam parlimen, dewan yang mulia. Kita kata mulianya dewan kalau mereka berbincang tentang kemuliaan yang berkait, yang dibuduk di bawah syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau zakat pergi duduk balah ya, duduk main tunjuk ni, tepik sana tepik sini, macam mana satu tempat nak jadi mulia? Allahu Akbar. Baiklah, kita campur orang, kita akan susah. Mari kita baca Quran. Fa idza qara'nahu fattabi'
Qur'anah. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Allah Ta'ala ajar, ai fa idza qara'a Jibril 'alaikal Qur'anu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril selesai baca Quran kepada baginda Nabi, fastami', bila dia baca Quran, fastami' li qira'atihi hatta yafrugha, mu dengar bacaan dia sampai dia sudah. Summa qra'hu kama aqra'aka. Kemudian membaca sebagaimana Jibril baca. Sebab Jibril terima daripada Allah Azza wa Jalla. Jibril terima daripada Allah Azza wa Jalla, maka Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar kepada para sahabat, dipanggil Al-Quran ini diturun ala sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf ni mana ada 7 huruf. Sebab tu dia ada qiraat. Qiraat 7 ada qiraat 10 ada qiraat syazah ada. Jadi kita kadang-kadang kita dengar bacaan, ada hari tu kan Imam Syekh mari solat sini, dia baca qiraat. Ustaz anak kita ustaz ni pun ada juga kadang-kadang dia baca qiraat. Cik anak kata jangan duk baca dalam solat, pening makcik-makcikmu. Nah, dia tak ajar dengar qiraat, jadi kita baca. Tapi sekali-sekala kita maklum, insya-Allah malam ni kita akan baca qiraat waras. Qiraat ni supaya orang dengar, oh dia panggil Al-Quran itu turun ala sab'ati ahruf, ada di atas 7 huruf, maknanya ada qiraat, semuanya mu'tabarah, diterima, boleh baca dalam solat, boleh baca luar solat. Kita belajar, itu dia panggil qiraat 7. Baiklah, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-A'raf. Tulis suratul A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza quri'al, bila dibacakan Quran, fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi waktu orang baca Quran jangan bising-bising. Sebab itulah bila dalam salat imam baca Fatihah kita kena dengar. Imam bila berhenti lepas pada Fatihah dia kena break sekejap. Waladdallin, amin. Berhenti sekejap, biar makmum baca Fatihah. Lepas tu baru dia sambung surah. Tapi imam ni kadang-kadang dia tak ikut SOP imam. Nah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Nak cepat. Patutnya dia kena berhenti saktah sekejap, beri laluan kepada makmum baca Fatihah. Itulah suasana. Baiklah, yang terakhir ayat yang kita baca ini, summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Jadi Allah Ta'ala bagi menjamin bahawa penjelasan Al-Quran, makna Al-Quran ini akan disampaikan. Tidak ada mana-mana ayat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak faham makna dia. Tak ada. Ayat Quran ini bukan jampi serampah. Kita dengar orang jampi kan, tak tahu makna apa. Jin tanah, jin jemalah, jin planet. Apa jin dia panggil belaka, puff, tiup. Kalau hok makan sirih kau sembuh air merah. Habis kena kita. Tak tahu apa jin. Al-Quran, semua ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala jamin untuk zumma inna alaina bayanahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua makna yang terkandung dalam Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pula kepada para sahabat pula faham. Adalah sahabat-sahabat yang besar, kibar sahabat, min ulama'is sahabah, mereka faham. Sahabat ajar pula kepada ulama' tabi'in faham. Tapi bila mari puak-puak falsafah, mari puak-puak Mu'tazilah yang guna otak, mari puak-puak Jahmiyah, Jaham bin Safwan, mereka telah ta'til, memandulkan sebahagian daripada makna ayat-ayat Quran, khususnya yang berkait dengan sifat Allah. Konon-kononnya nak membersihkan Allah daripada makhluk,
daripada penyamakan makhluk, kita mengatakan itu dari sudut kepahaman kita. Bila kita campur hak Allah dengan makhluk. Lah. Allah, hak Allah. Makhluk, hak makhluk. Tak ada bercampur. Mana boleh tak ada orang yang tidak ada ayat yang diturunkan tidak dipahami. Semuanya dipahami oleh ulama ummah ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, tamatlah kita cara ringkas-ringkas. Mari kita pergi mencari 5 faedah dalam ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana nak gopoh, nak baca Quran. La. Kata di ulama tadabbur fihi taubih ala hubbil ajalah. Allah Taala larang Nabi jangan gopoh. Jangan belorak, orang Kelantan kata belorak ni gopoh. Satu lagi bahasa Kelantan yang awak kena faham, jangan gaduh. Jangan duk gaduh kah? Gaduh tu bukan makna bergaduh. Kalau bergaduh tu bertumbuk. Bahasa ambo kalau gaduh maknanya jangan gopoh. Jangan lorak, jangan gaduh. Jawab pada dia, jangan gopoh. Li'anna al-ajalata, kalaulah gopoh tu dicela, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun dalam perkara penting agama pun dilarang. Jangan gopoh, dengar dulu. Maka perkara yang kurang penting lagilah tidak boleh gopoh. Lagi tidak boleh gopoh. Jadi jangan gopoh lah kita ni, slow-slow kata orang. Pelan-pelan. Jangan gopoh, tak sedap kita gopoh ni. Jangan belorak. Baru sedap dah. Belorak tu mana jangan gopoh lah, jangan kelang kabut. Maka bila Allah Taala larang daripada sifat gopoh, tak dengar betul-betul ilmu, maka datangnya kajian para ulama mengatakan at-ta'anni wa tasabbut fi talaqqil ilmi. Setiap penuntut ilmu yang betul-betul nak kepahaman, kita kena perlahan. Jangan gopoh, dengar betul-betul. Kalau tak faham, ulang lagi. Tak faham, ulang lagi. Sampai kita boleh faham. Tak faham juga kena cari guru tanya. Jadi jangan sebab kita ni semangat sangat nak dapat ilmu, kita pergi cakap awal belum kita faham. La. Istami', dengar, faham, baru kita sampaikan. Barulah kita. Nabi kita diajar oleh Allah Azza wa Jalla supaya sabar sampai Jibril alaihissalam selesai daripada membaca, baru kamu ikut. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Jadi kena belajarlah. Dalam syair yang masyhur, kita orang belajar di pondok ni ada satu syair kata-kata, akhi lan tanalal ilm illa bi sittatin. Wahai saudara, ilmu itu tak dapat kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara ni kena sabar. Waktu lu zaman panjang masa. Baik. Yang kedua, Allah sebut dalam ayat ini, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami berkuasa mengumpulkan Quran dalam dada kamu dan menetapkan bacaan. Fihi, kata ulama tadabbur, fihi isyaratun ila anna al-Quran nazala mufarraqan. Ayat ini menjelaskan bahawa Quran turun secara berperingkat-peringkat, secara beruncit, kata orang. Beruncit. Dia turun ayat sikit, turun sikit, mengikut waqai', mengikut ahdas. Kadang-kadang orang mari tanya, yas'aftunak, yas'alunaka, turun ayat Quran jawab. Ada kalanya orang mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gini-gini, turun ayat Quran jawab. Jadi ayat Quran itu dia turun mengikut ahdas, mengikut peristiwa, mengikut suasana yang berlaku. Maka wa isyaratun, dan isyarat juga bahawa terkumpulnya Al-Quran seperti yang ada depan kita gini, mushaf ni, iaitulah salah satu daripada jaminan Allah Azza wa Jalla Tuhan kumpulkan. Maknanya, jadi Allah Ta'ala jamin juga Quran akan dibaca dalam dada oleh para qurra daripada zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat ada je orang hafal Quran, ada orang hafal Quran. Kalau kita tak hafal Quran, orang lain hafal. Adapun hadis yang mengatakan siapa dia hafal Quran, kemudian dia terlupa bacaan, dia akan diazab. Itu hadis yang tidak sahih. Kalau tidak, semua mahak tapi kena tutup. Sebab kita tahu siapa pelajar mana yang akan hafal Quran. Ramai graduasi ribu-ribu setahun. Tapi kalau kita test balik, yang betul-betul al-hafiz, berapa orang yang ada? Bagi ana lah, ini pandangan saya. Kalau ustaz-ustaz kita yang hafal Quran, tak payahlah tulis al-hafiz kat belakang, tak payah. Ni dia sendiri tulis dengan tangan dia yang dia. Pula ambil pula al-hafiz. Jadi nak menyuruh sangat. Nah, kalau awak dah hafal Quran, buktikan di mihrab. Mari buktikan di tempat mihrab solat ni. Bulan Ramadan ni kita khatam Quran, hafiz. Baca. Tulis buat apa? Tulis nak cari glamour ke apa dia? Saya tak tuduh. Minta maaf. Oh, dia kata awak tak hafal Quran atau sudut komen orang, tapi saya rasa saya tak selesa. Kalau orang lain tulis bolehlah tahan, tapi kalau kita sendiri tulis kita ni al-hafiz, kita kata nampak sangat tu. Nampak sangat. Wallahu alam. Masing-masing ada pandangan lah. Baik, yang ketiga, faedah yang ketiga Allah sebut fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila kami baca, mu ikut bacaan. Timbul soalan, allan muradahuna qira'atu Jibril. Yang baca Quran kepada Nabi sallallahu alaihi Jibril. Kenapa Allah Taala kata qara'nahu, kami bacakan dia. Sedangkan yang baca Jibril, Allah Taala baca beri kepada Jibril, Jibril yang baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an Allah Taala adhafa al-qira'ata ilai. Kami baca, sedangkan yang baca itu Jibril. Macam mana kita nak faham? Al-jawab, tanda jawapan ni. Lamma kana Jibril yaqra'uhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala. Jibril baca Quran dengan arahan daripada Allah. Maka bolehlah kita idafakkan bacaan itu kepada Allah sebab Tuhan yang suruh. Macam seperti kisah Nabi Ibrahim. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw' wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Surah Hud ayat 74. Kan Jibril, malaikat mari jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim angkat makanan, akan ambil apa ni, anak lembu panggang, lembu golek lah tak ambil kita hari ni. Tak. Lembu golek tak makan. Jibril malaikat mana makan. Nabi Ibrahim takut. Bila kemudian dia kata, Ibrahim jangan takut, kami ni malaikat, kami tak makan. Oh. Yujadiluna. Dia bantah kami. Sedangkan dia bantah tu pada malaikat. Jadi kata di para ulama, wa Ibrahim innama kana yujadilul malaikah. Jibril duduk berhujah dengan malaikat, bukan berhujah dengan Allah. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim, betul balik. Nabi Ibrahim berhujah dengan malaikat. Bukan dengan direct pada Allah. Tapi oleh kerana malaikat yang datang itu dengan bi amrillah, Allah Taala yang perintah supaya bagi maklumkan Ibrahim akan dapat anak. Kemudian malaikat juga maklum dia nak pergi hentam Qura Sadum, tempat pokok sodomi, dia main sodok kat belakang LGBT tu. Maka Ibrahim bantah. Lu ada si tahu. Mati dia. Itu. Sedangkan dia bukan bantah Allah. Itu maksud dia, kita buat kepada siapa yang menyuruh. Maka oleh kerana di sini yang baca tu Jibril, tapi dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka Tuhan kata fa iza qara'nahu, bila kami baca. Itu dia panggil uslub gaya bahasa. Uslub gaya bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Al-faidatur rabi'ah. Ayat sama. Summa inna alaina bayanah. Kemudian kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya. Kata dia sebagai ulama, dia kata ihtaja man jawaza. Dia kata orang yang kata boleh melewatkan penjelasan dengan ayat ini. Tapi kaedah fiqh kata tak boleh. Ayat ini belum sudah.
belum sudah lagi, baru turun, lepas tu jelaslah. Maka Allah SWT di sini takaffala, memberi jaminan, bi an yubayyina hadzal Qur'an li ibadihi. Allah Taala bagi jaminan bahawa makna Quran ini akan dimaklumkan, akan diajar kepada hamba dia. Jadi jangan siapa kata ayat Quran diturun untuk baca saja, tak faham apa-apa. La. Tidak ada ayat yang tidak dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujadu fil kalimah. Tidak ada dalam Quran ini satu kalimah yang tidak dipahami oleh sesiapa. La. Tapi ada orang yang faham, ada orang tak faham. Jadi masa itulah dia kata warasikhuna fil ilmi, orang yang rasikh dalam ilmu dia boleh faham. Maka orang yang rasikh dalam ilmu bab Quran ni siapa? Bukan ahli falsafah, iaitulah para sahabat Nabi, salafus salih. Mereka lebih faham makna ayat. Karena itu kalau kita tengok daripada imam-imam yang empat dalam bab ayat-ayat ini, khususnya ayat-ayat yang ditakuti, dia panggil ayat mutasyabihat, mereka jelas dengan begitu terang. Mari orang kemudian mari mengkona sana sini, nak lari pada makna asal dia kerana takut menyerupai makhluk. Kita kata kenapa takut? Allah Ta'ala dah jamin, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Jadi selesailah masalah kita. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada yang terakhir, yang kelima. Yang keempat tadi kesimpulannya, la yumkinu, tidak mungkin, an yujada fil Quran syai'un la tafhamuhu al-ummah. Tidak ada dalam mana-mana ayat Quran tidak dipahami oleh seluruh umat. Ada. Kalau ada orang terikut-ikut dengan gaya Jaham bin Safwan, pokok Jahmiyah ni, kita kata ada lagi orang yang ikut ulama salaf yang memahami ayat itu lebih baik daripada apa yang ditakwilkan oleh golongan Jahmiyah. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang terakhir, faedah yang kelima. Summa inna alaina bayanah, lagi ayat yang sama. Maksudnya innallaha subhanahu wa ta'ala lam yukhfi 'alal ibad ma yukallifuhum bi. Ayat ini juga menyatakan Allah Ta'ala tak sembunyi apa-apa pun kepada hamba dia. Jadi kalau apa-apa arahan yang Tuhan nak beri atau larangan yang Tuhan nak larang, tak ada yang tersembunyi, jelas. Fa inna rahmatahu wa hikmatahu ta'ba zalik. Hikmah Allah Ta'ala turun Quran ni tak sesuai kalau kita kata ada benda yang tidak dipahami. Tak ada. Hidup main awak faham, saya faham, awak tak faham ni puak-puak tarekat hakikat makrifat ni. Ni payah. Bila dia mengajar tentang hakikat dia tu tak payah apa kita. Awak orang syariat, saya syarikat. Ana satu hari jumpa dengan seorang, kebetulan jumpa, dia kata tengok ada seorang syekh Surabaya. Dia tanya itu, Haji kenal kau dia tu? Kata tak kenal. Tak apa cam. Oh, dia kata ni lah orang pakar tasawuf tempat kita ni. Oh, kata kenapa awak tak bagi tahu? Kata tidak, kita nak give salam juga dengan dia. Kita pun tanya dia, setara mana nah dia pakar dah lebih dari tasawuf ni, setakat mana? Oh, dia kata kalau dia ceramah, kalau dia mengajar, dia cerita tentang syarikat hakikat makrifat ni, siapa orang tak faham. Oh, kita kata rupanya nak jadi pakar ni kena bercakap orang tak faham baru jadi pakar. Yang saya belajar daripada sunnah Nabi SAW, baginda ulang sampai 3 kali nak suruh orang faham. Ini kita kata, oh gitu rupanya. Patutlah ahli-ahli pengikut-pengikut ajaran pelik-pelik ni, dia boleh ta'asuk ke guru dia, sebab lagi guru cakap tak faham, lagi hebat. Lagi guru menyalahi syariat, dia usung untuk syekh. Dengan kain untuk auratnya pohon nampak tok atas mimbar, cucu rokok isak atas dalam masjid, ini wali besar dia kata. Kita kata ni salah baris ni. Orang baca baris bawah, baris atas bukan baris bawah. Kalau wali baris bawah, dia baca baris atas. Lain macam. Jangan ada main. Maka satu lagi kata di para ulama, daripada ayat inilah menjadi faedah ahamiyatut terjemah. Pentingnya kita kena terjemah nusus asy-syariah. Quran kena terjemah makna dia, baru dipahami oleh orang. Sekarang ni alhamdulillah Mujamma'ah Malik Fahad di Madinah,
Dia terjemah makna Quran sudah berpuluh bahasa. Bahasa Jepun ada, bahasa Perancis ada, bahasa ada, bahasa India, Tamil, macam-macam bahasa ada. Jadi supaya orang boleh faham makna Quran. Sekarang ni orang terjemah hadis pula. Jadi kita kena ada apa? Ada tim penterjemah supaya orang yang kita nak dakwah tu dia faham apa yang kita kata. Kena faham. Jadi pentingnya orang-orang bukan Islam ni diberi makna Quran biar dia kaji, dia baca, dia research, dan kemudian insya-Allah dia akan masuk Islam. Maka penjelasan summa inna alaina bayanah, Allah Taala jamin nak beri kepahaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi telah beri kepahaman kepada sahabat. Para ulama salafus salih telah faham. Kita hari ini juga mesti kena faham makna nususus syariah mengikut apa yang dipahami oleh para ulama yang muktabar, barulah kita akan faham. Dan nas-nas syara mesti diterjemahkan maknanya kepada untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa asal, bahasa Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang bermula ayat 20 sehingga ayat 25 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.